Okay, so this week is all about tutorial 10, which is chapter 9. First of all, let's look at the definitions of the Archimedes principles. Okay, so the Archimedes principle is any object, okay, completely or partially, okay, completely or partially submerged, okay, in a fluid. Okay, fluid ini boleh jadi gas, boleh jadi liquid. So maksud dia fluid is boiled up by a force, okay, by a force with magnitude equal to the weight of the fluid displaced by the object. Okay, so buoyant force, okay, FB equals to the magnitude of the weight. Weight kan? Weight, tapi weight siapa? Weight of the fluid displaced. That's how you. And so kalau kita tengok F equals to mg tu weight biasa. Tetapi kalau kita tengok dalam ni dia tidak menggunakan weight mg. Dia gunakan sebaliknya m tu dia pisahkan kepada ingat ya density rho density equals to m per v. So m ialah density kali dengan v. So dia ambil rho v ni masuk ke dalam m. So sebab itulah fb equals to rho vg. Sebab tu dia dapat macam ni. Okay. Okay, so kena ingatlah macam what is the weight of the fluid displaced. Okay. So define stress. Stress is the force per unit area causing of deformations. And how about strain? Strain is the measurements of the amount of the amount of the deformation. So untuk chapter stress and strain ni, kita belajar mengenai bulk. Sometimes kita belajar mengenai shear modulus. Yang modulus, bulk modulus and shear modulus. Okay, so hopefully dah cover lah sampai situ Okay. Right, so kita tengok dulu. Ini saya nak highlightkan beberapa benda yang penting juga. Dalam chapter ni banyak definitions contohnya macam definitions yang ni kena tahulah. Okay. Apa itu tensile stress, apa itu tensile strain, apa itu shear stress, okay, apa itu shear strain, stress, volume stress, volume strain. Sebab kesemua ini berada di dalam equation yang saya cakap tadi lah, dalam shear ataupun dalam bulk modulus. So ada dalam ketiga-tiganya. Okay, dan yang paling penting juga dalam untuk chapter ini ialah kamu faham mengenai graf ini. Okay, graph of stress versus strain. Sampai duduk atas stress. Stress duduk dekat y-axis and strain duduk dekat x-axis. Okay, so y versus x kan. Ini y ini x. Okay, so siapa duduk dekat y? Stress over strain. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat elastic behavior. Maksud dia graph of, kalau kita tengok daripada kosong, okay, sampai ke elastic limit, dia masih lagi berkadaran terus ataupun directly proportional, straight line. So ini dinamakan directly proportional. Okay, directly proportional until ke elastic limit. Kenapa dia directly proportional? Sebab dia elastic behavior. So when you apply amount of stress, so amount of strain akan, so dia lebih kurang, dia akan lebih kurang. If you increase the stress, strain pun akan increase. Semua tu akan berlaku secara indirectly proportional. Directly maksudnya berkadaran terus until it reach the elastic limit. So bila dah sampai ke elastic limit, tengok graph sepatutnya straight line kan, ke atas macam ni, tapi dah tak jadi macam tu dah. Dia jadi lebih flat. And then after you reach a breaking point. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab it's already achieved, already reached the elastic limit. Selepas elastic limit tu, maksud dia, adakah kita apply stress dia jadi strain? Yes, apply tu masih lagi berlaku. Tetapi dia tidak lagi directly proportional. Dia dah tidak lagi naik berkadaran terus.
Naik berkadaran terus saya boleh anggapkan macam okey, kalau 2 naik, kalau kita increase 2 dia naik 4. Kalau kita naik 4 dia jadi 8. Kalau kita naik 6 dia jadi 12. Itu berkadaran terus. Tapi bila dalam kategori yang 12 ni, maksudnya dia bukan lagi berkadaran terus. Maybe kalau kita naikkan 2 Pascal tapi dia punya strain 1.5. Dia naik tapi dia tidak naik secara berkadaran terus. So kena faham konsep berkadaran terus dan juga ini bukan berkadaran terus. This is not directly proportional. However, it still apply a stress versus strain. Okay, after the elastic limit, there will be no directly proportional. So until they reach the breaking point. At breaking point ni kita ada dua lah. Untuk ductile material, satu lagi brittle material. Faham ya? Ductile. Apa itu ductile? Apa itu brittle lah. Boleh check balik apa punya nota check balik. Okay. So we go to the first questions. A table tennis ball has a diameter of 3.8 centimeters and average density of 0.084 gram per centimeter cube. What force is required to hold it completely submerged under water? Straight away dia discuss mengenai soalan mengenai Archimedes principle. Okay, Archimedes principle. So di situ dia, what force is required to hold it completely submerged. Bila completely submerged, maksudnya dia duduk completely di bawah air. Okay, kalau kita boleh bayangkan ada container like this. Kalau ini ialah paras air. Okay, maksudnya tennis ball tu duduk di bawah paras air. Okay. Dia duduk di bawah paras air. Kita kena faham ada buoyancy force akan tolak dia ke atas dan dia ada mg. Maksudnya ini ialah weight of the ball. Okay. Kalau dia balance, okay. Kalau katalah bola ini duduk betul-betul dia duduk di tengah-tengah je. So kita boleh assume that a buoyant force is equal to mg. So dalam keadaan completely submerged dalam objek, maksud dia mg lagi besar berbanding fb. FB tu ialah buoyant force ya. Saya gunakan FB supaya awak faham. Tapi kalau awak tengok dalam pengiraan dia tak guna FB tetapi dia gunakan B. Okay. So FB ni bersamaan dengan B. Anda faham ya? Kalau saya gunakan FB sebab saya nak tahu, saya nak bezakan antara buoyant force dengan saya nak bezakan force. Saya nak maksudnya kalau saya gunakan F, saya tahu dia ialah sejenis force. Okay, when held underwater, the ball will have 3 forces acting on it. Okay, so dia ada 3 forces acting on it. Siapa ada? Ada downward gravitational force. Okay, dan ada upward buoyant force. Dan satu lagi, one applied force. So dalam cerita ini, okay, dia tanya what force is required. Okay, what force is required? Kalau ikutkan, kita ada 2 dah dekat dalam ni. Tetapi dia nak lagi satu force. Maksudnya ada lagi satu F yang menekan dia ke dalam. Ada lagi satu F. Okay. So ini ialah external force. Okay. So dalam ni dia pakai nama dia applied force. So if the ball is to be in equilibrium, so we can assume macam ni lah cerita dia. Yang kebelah atas ada buoyant, yang kebelah bawah ada mg tolak mg dengan ada m dengan gravitational force dan juga fb. Okay, so fb ke atas, f ke bawah, mg pun ke bawah. Okay, so cerita dia sekarang kalau kita tengok apa itu force yang ada. So external force yang perlu ialah kalau kita tengok B ke atas tolak dengan F tolak dengan mg equals to 0. Equal to equilibrium kan. Okay.
Right? Tetapi disebabkan kita nak F, so kita bawa keluar saja F ni, bawa ke sana. So F, ini F plus mg. F plus mg. Sebab kita tak tahu F tu ke belah mana kan, cuma dia boleh hold it completely submerged. So dia tidak tahulah dia ke arah bawah, asalkan beza dia antara kedua-dua ni, maksudnya mg lagi besar berbanding F, mg. So sebenarnya kita kena ubah ini menjadi mg tolak b equivalent to F. So F yang ni yang kita nak cari dulu. So dalam kes ini kita tahu mg ialah weight of the ball, mb ialah buoyancy force. Ingat dalam buoyancy force, B is equivalent to rho vg. Rho ini ialah role of the fluid. Bukan role of the ball, role of the fluid. Volume ialah volume of the fluid. Tetapi volume of the fluid ini kebanyakannya, kebiasaannya kita kan fluid kan dia ikut container. Okay, dia ikut container. So kalau kita nak tahu volume of the fluid, so kita tak tahu, kita mesti dapatkan volume of the object sebab kita nak ikut bentuk objek tu. So bentuk objek tersebut ialah berbentuk ball. Okay. Bila berbentuk ball, sebab itulah dia gunakan sebab ball ialah tennis ball ni berbentuk sphere. So sphere surface area, dia punya volume dia ialah 4/3 pi r cube. Okay, 4/3 pi r cube. Kita tengok dekat sini. Okay, kadang-kadang orang tanya saya kenapa volume of the fluid kita selalu ambil volume of the object. Okay, because of kita tak boleh ambil volume of the fluid exactly kalau kita tak tahu. Itu sebab memang kita tak tahu. Sebab dia mesti ikut bentuk bola tu. Sebab volume dia akan ikut bentuk bola tu. So kalau bola tu bulat, kita kena ikut volume yang bulat lah. Berapa besar volume yang bulat tu. So volume yang bulat tu ialah 4/3 pi r cube. Okay, kali dengan G gravity. So dapatlah cerita dia tadi. Macam tu. Okay. So kita dapat negatif 0.258 Newton. Okay. Next question. 20 kg lead mass rests on the bottom of a pool. Bottom. Okay, duduk di sebelah bawah sekali. Okay, what is the volume of the lead? Okay, the volume of the lead digunakan. Saya lupa nak mention juga kalau ada maksudnya macam density yang tidak diberikan. Contohnya dalam soalan ni dia dah bagi density of the ball. Okay, dia dah bagi. Tetapi density of the water. Bila density of the water tu kita kena cari sendiri. Dalam soalan ni lah. Tapi kalau dalam exam sebenar, density of the water tu akan diberikan dalam soalan. Okay. Dia memang akan ada dalam soalan. So don't worry about the density of the ball or density anything density yang melibatkan constant, kecuali kalau dia nak suruh cari. Okay, kecuali kalau dia nak suruh cari lah. Okay. So it's the volume of the lead. Contoh dia, ini 20 kg kita ada. Okay, lepas tu density dia memang akan diberikan lah. Maksudnya soalan macam ni biasanya dia akan bagi. So we will get volume dia equals to 1.77 times 10 power of negative 3 meter cube. I hope siapa yang dengar ni make sure kamu ambil bersama soalan, buat sama-sama dengan saya. Jangan tengok saja. Okay, buat sama-sama, ambil take your calculator along. Okay. So what buoyant force acts on the lead? What buoyant force acts on the lead? So kita akan gunakan buoyant force B equals to rho. Okay, rho of the water, V of the lead. Nampak dia gunakan rho of the water, V of the lead. Sebab V of the lead kita dah kira di atas ini. Sebab V of the lead is equals to V of the water. Sebab dia ambil place yang dikatakan tadi lah. So that's why kita ambil 1.77 dengan dia punya cuma rho mesti guna rho of the water. Jangan guna rho of the lead dia. Ni salah lah kalau kita guna rho of the lead. Okay, sebab dia nak kira buoyant force. Bukan mass of the bukan weight of the lead. Sebab weight of the lead tu kita dah dapat. Okay. Dia tak nak weight of the lead. Tapi weight of the lead boleh dikira. Sebab tu dah dalam soalan C dia tanya lead's weight. Okay, so jawapan dia 17.3
And last week kita dapat M kali dengan G 196 Newton. And what is the normal force acting on the lead? So what is the normal force? Kita ambil dalam y-axis lah. So y-axis. So siapa ada? Kalau kita bayangkan ada lead, so akan ada normal force, akan ada buoyant force dan akan ada mg bawah. Okay, so sebab tu dia dapat N campur B tolak W equals to 0. Ni yang penting dia fizik dekat sini. Okay, kita kena keluarkan equation and normal force plus with buoyancy force minus mg equals to 0. So kita nakkan normal force dia equivalent to mg tolak B. Okay, mg tolak B. So dapatlah jawapan dia nanti dalam Newton. Okay, equivalent to 179 Newton. Okay, kena faham Kalau ada soalan bagi tahu Kalau ada soalan terus bagi tahu A 62 kg survivor of a cruise line disaster rests atop a block of styrofoam insulation using it as a raft. Okay, jadi buat jadi rakit The styrofoam has a dimension 2 times 2 times 0.9. Okay, 2 times 2 times 0.9. The bottom 0.024 meters of the raft is submerged. Okay, so kita kena ambil beberapa value di dalam ini supaya kita kena faham. Okay, kita kena faham dulu 62 kg survivor. Ini survivor lah. Okay, awak tengok dalam gambar tu survivor. So survivor tu mesti ada, survivor tu duduk di atas rakit. Jadi rakit itu yang tenggelam. Survivor tak tenggelam. Okay, bila survivor tak tenggelam, dia tidak ada buoyant force. Dia hanya ada W lah. Tengok ni, W. So ini W ini untuk survivor. Okay. The styrofoam has dimension 2 kali 2 kali 0.9. So kita boleh assume 2 kali 2 kali 0.9. 9 itu tinggi dia lah. Okay. 0.09 ialah tinggi ni. Ini dah 0.09 meter. Okay, 0.09. So sebenarnya kita boleh calculate lah sebab dekat sini dia ada mention mengenai area. Area ialah 2 kali 2 meter. So equals to 4 meter. Area ni maksud dia surface area. Okay, surface area. Tetapi the bottom 0.024 meter of the raft is submerged. Ni. Di sini rukan dia 0.024 meter. So tenggelam. Ditenggelami air. Okay, maksudnya duduk di bawah air lah. So draw a force diagram of a system consisting of the survivor and the raft. Okay, so bila kita cuba, bila macam saya cakap tadi, okay, soalan ini asalnya tidak ada force diagram. Okay, tak ada force diagram. Tetapi kita yang kena lukis semua force diagram tersebut menggunakan kita punya kreativiti lah. Tapi kreativiti pun mesti betul lah. Okay, contoh dia survivor. Okay, survivor tidak berkaitan dengan buoyancy force sebab dia ada mg. Okay, tetapi dalam styrofoam sebabkan dia tenggelam di dalam air sebanyak 0.024, so dia akan ada buoyant force. So buoyant force, dan tetapi perlu ingat, okay, styrofoam ini juga ada dia punya buoyant, ada dia punya weight dia juga. Don't forget. Ini weight dia. Weight of the styrofoam. So kita kena lukis lah walaupun tidak di-mention kan dalam soalan. Sebab dia mesti ada. So bila disuruh lukis mesti kena ada benda-benda ni. Dan soalan mengenai Archimedes ni, dia tidak boleh sama. Dia kena ikut soalan. Dia tidak kata, okay, kalau macam contohnya objek yang duduk
di atas plane kita boleh tahu ada normal, ada mg dan sebagainya kan. Itu benda lah. Tapi dalam kes ni kita tak boleh hafal. Kita kena fahamkan cerita dia baru kita boleh gambarkan dia. Okay, so that is the force diagram. So write Newton's second law for the system in one dimension using buoyancy force, okay, weight of the survivor and weight of the raft. So ini ada. So B ke atas, okay, B ke atas, okay, tolak W, ini ialah weight of the survivor and also weight of the raft. Nah, kena tulis macam ni lah. Tu dia kata using Newton second law, F equals to ma, submission of F equals to ma. Maksudnya kalau submission ini merujuk kepada banyak F lah. Calculate the numeric value for the buoyancy force. Numeric value for the buoyancy force, tengok dalam gurungan dia bagi sea water has density 1025 kg per meter cube. Itulah maksud saya. Kalau diberikan dalam soalan, dia dah mention awal-awal 1025 kg per m3. Okay, kali dengan 9 kali dengan V yang submerge. V yang submerge maksud dia bahagian yang tenggelam saja, ini je. Yang bawah dia. Bahagian tenggelam saja. So maksud dia kalau nak cari bahagian tenggelam tu punya volume, ialah kita ambil dia punya area, ni area dia, area kali dengan tinggi, kali dengan height yang ada water. So kali dengan dia lah, okay, height yang ada water. So sebab tu dia kalikan ini area, yang ni area, yang ni ialah height. Dua-dua ni dapat volume. So dapatlah 964 Newton. Using the value of B and the weight of survivor, calculate the weight of raft. So kita guna yang tadi lah, equation yang first, dapatlah weight of raft 356 Newton. Very easy. What is the density of the styrofoam? Density of the styrofoam, kita boleh gunakan buoyancy force tadi, sebab dia kata weight buoyancy force equals the weight of the fluid displaced. So kita ada MR, kita ada VR. Okay, ada MR, ada VR. MR tu ialah apa? Weight of the raft. Sebab kita tahu pasal raft ni kan. Weight of the raft. So okay. So volume, rho equivalent to mass per volume. So mass kita tak tahu, tetapi kita ada weight dengan ada gravity. So weight bahagi dengan gravity over volume pula, kita ada area dan juga ada thickness. Okay, area dan thickness ni kita kena ambil semualah. Okay, area dan thickness. So area tadi, area ialah area kali dengan thickness. Okay, dapat rho. Tapi kita bukan kan. So weight tadi ialah berapa? 356. Okay, so G ialah 9.8. 356 bahagi 9.8 bahagi, okay, area dia ialah 4 kali dengan thickness dia 0.09. Dapatlah jawapan dia 101 kg per meter cube. Okay, kalau ada jawapan dalam poin-poin tu diterima lah, tak ada masalah ya. Banyak soalan dia. F sampai G. Okay, A sampai G. What is the maximum buoyant force corresponding to the raft being submerged up to its top surface? So sekarang dia cerita dia tadi, dia separuh je, dia sikit je, dia tenggelam 0.024 saja. Tetapi sekarang dia cerita pasal kalau dia tenggelam submerge, okay, tetapi tinggal bahagian top surface saja. So macam seolah-olah fully submerged lah. Okay, so kalau seolah-olah fully submerged, maksud dia akan gunakan density of the sea water G 9.8, area 4, dan kita ambil keseluruhan lah. Okay, keseluruhan dia ialah 0.09 thickness. Ingat, kedua-dua ni ialah volume of fluid displaced sama dengan volume of object.
Okay, submerge. Kita kena faham So dapatlah 3620 Newton. What total mass of survivor can the raft support? Okay, can the raft support? So maximum of weight survivor can be, so kita gunakan W max. Okay. So maksud dia kita semuanya kena jadi max lah, maximum lah. Okay. So kita dapatkan dulu weight maximum. So ini ialah apa? Ini ialah weight maximum, weight of the raft weight of the total survivor, weight of the maximum. Lepas tu yang tengah ni ialah buoyancy yang maximum, yang ini ialah weight of the raft. So kita nak tahu berapa orang boleh duduk sebenarnya kan di atas tu. So kita dapat 333 kilogram. Okay. So bila we are expecting all of you, okay, siapa yang tengok video ni ataupun siapa yang dengar ni, maksud dia kalau kita buat apa-apa equation ataupun kita buat apa-apa jalan kerja dalam fizik, dia kena ada macam tu. Okay, kalau kamu tengok, dia mesti ada equation, dia mesti ada gantian dan dia mesti ada jawapan akhir. Mesti kena macam tu. Dia tak boleh kita calculate dekat tepi semua. Jadi dia tak cantik. Jadi tak boleh. Kemungkinan kamu akan lose mark. Okay, tengok cara dia mesti state dulu apa benda, lepas tu baru dimasukkan dalam equation, baru dapat jawapan akhir. So that was the step to answer the physics PHY 094 sama juga PHY 0. We have about soalan sampai 9 tengok sempat tak. Okay, another buoyancy equation, but this one is, okay, tengok a large balloon, okay, a large balloon of mass 226 kilogram. Okay, ini adalah apa? Balloon, mass punya balloon. Balloon punya mass, balloon of mass 226 kilogram is filled with the helium gas until its volume is 3 to 5 meter cube. Okay, cuba tengok dengan value-value tersebut Assume the density of air is 1.29 kg per meter cube and the density of helium is 0.79. Hati. Nampak kita mesti hati-hati dekat sini sebab kita ada satu density of air dengan density of helium. Kan? Which one yang kita nak gunakan nanti. Okay, ingat balon ini dia naik ke atas, tetapi dia ambil, bukan dia helium itu, dia ambil tempat yang ada air. Kita ingat bukan density of helium kita perlu pakai density of air if kita nak calculate buoyancy force. Okay, so draw a force diagram. So kita ada buoyancy force B, lepas tu kita ada weight, okay, weight of the balloon WB, dan dekat sini kita ada W helium, weight of the helium. Okay, weight of the helium. So kena ingat ada tiga benda kat sana. Ada weight of the balloon. Weight of the balloon sebab dia 226 kg. Balloon ni bukan balloon biasa, balloon yang berat balloon yang besar. 226 kg. Okay, calculate the buoyant force acting on the balloon. Okay, since the balloon is fully submerged in air. So kita katakan keseluruhan balloon ini dah ambil peratusan udara, dah ambil peratusan air. So we can assume that V balloon is 3 to 5 meter cube. Sedangkan 3 to 5 ni lah apa tadi? Volume of the gas. Volume of the gas di dalam. Tetapi kita boleh assume this kind of volume yang duduk di dalam udara. So kita gunakan apa? Density of air. Dia tak gunakan density of helium because dia ambil density di tempat yang fluid itu, bukan fluid di dalam dia tetapi di luar dia. Sama macam kalau objek masuk dalam air, kita ambil density of water, bukan density of object tu. Dah faham So 9.8 ialah dia punya G. So this is air, this is G. And 3 to 5 ialah V air. Kita assume sebagai V air yang telah diambil oleh V helium. Okay. So jawapan dia ialah 4110 Newton. Find the net force on the balloon and determine the balloon will rise or fall after it is released.
Okay, bila diriliskan, kebiasaannya find the net force on the balloon and determine whether. Bila dia tanya pasal net, maksudnya kita nak cari lebihan. Okay, net ini maksud dia lebihan lah. Lebihan. Apa yang lebihan? Yalah of course sebab ada buoyancy force ke atas dan ada weight ke bawah. Mesti ada lebihan. Okay, mesti ada lebihan. Whether the balloon will rise or fall after it is released. So in this case kita nampak dia gunakan B, buoyancy force. Dekat sini kita ada weight of the balloon minus dengan weight of the helium. Okay, weight of the balloon bagi weight of the helium. So equivalent to itulah yang kita nak cari ya. So weight of the buoyancy force minus dengan MBG ni balloon punya. And untuk helium dia tidak ada M, dia tak ada mass of the helium, dia kita gunakan density of the helium kali dengan density of the volume of the helium. So volume of the helium pun sama dengan volume of the balloon. So kita dapat roll macam ni lah. Okay, roll helium kali dengan G kali dengan V balloon. Okay, ingat V balloon boleh disamakan dengan V of the helium. Kita ambil saja value 3252. So dia akan gunakan benda yang sama. Okay. So kita dapat lebih kurang macam ni. Jawapan dia nanti ialah 1330 Newton. Okay. So 1330 Newton ini ialah positif. Okay. Positif. Maksud dia nanti, jawapan dia nanti dia akan follow. Kalau positif maksudnya kalau kita tengok siapa yang duduk di sebelah atas, buoyant. So adakah balloon ini akan rise ataupun akan fall? Jawapan dia akan rise. Sebab apa? Sebab value dia positif. Okay, the balloon will rise. Sebab bila dia rise, sebab atas lagi berat, atas lagi besar value dia berbanding mass dia. Okay, soalan D, what maximum additional mass can the balloon support in equilibrium? Okay, in equilibrium maksudnya everything will be equal to 0. So dalam kes ini kita dapat apa tadi? What additional mass? Okay, yang ni asal dia. Tiga-tiga ni asal. Ada satu lagi W load. W load. W load tu maksud dia M load kali dengan G lah. Okay, M load kali dengan G. Macam ni ya. M load kali dengan G dapatlah W load. So 1330 divide by 9.8 dapatlah 136 kg. Okay. What happened to the balloon if the mass of the load is less than the value calculated in part D? What happened to the balloon if the mass of the load is less than the value calculated in part D? So bayangkan kalau load ini jadi lagi kecil bilangan dia, apa akan berlaku? Okay, so the balloon and its load will accelerate upward. Sebab apa? Sebab the net force acting on the balloon system is upward. So kita akan dapat beza yang lagi besar nilai dia. So bila besar, maksudnya buoyancy force akan lebih tinggi. What limits the height to which the balloon can rise? Okay, so sebenarnya disebabkan due to the decrease the buoyancy force. What limit the height to which the balloon can rise? Okay, so that is due to decreasing atmospheric density, decrease the buoyancy force. And somehow the balloon will come to the equilibrium and go no higher. Okay, ambil lah ayat dia. Okay, kalau tengok tutorial ni banyak bercerita mengenai buoyancy force ya. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Masa ya. A light spring of force constant K equals to 160 Newton per meter rests vertically on the bottom of a large beaker of water. Okay, ni dia. Apa tu ada spring, K ni dah bagi tahu A 5 kg block of wood. Okay, 5 kg block of wood density, dia dah bagi tahu siap density dia. Row of the wood. Row ni kena faham ya, bila saya tulis macam ni lah density ya. 650 kg per m cube is connected to the spring
And the block spring system is allowed to come to static equilibrium. What is the elongation of the spring? What is the elongation of the spring? Maksudnya, bila dia letak wood, kena faham wood ini bila letak dalam air, the density of the wood is much more lower compared to water. Water is close to 1000, dia 1000 kilogram per meter cube, tetapi wood ialah 650. So sebab itulah wood ini akan naik ke atas. Sebab density dia kurang berbanding water. Water kita faham dia lebih kurang 1000, lebih kurang dekat-dekat 1000. Okay, so kita faham water ni akan stretchkan spring tadi. So dia nak tahu berapa dia punya elongation yang stretch itu bila boot ini kita lekatkan dia. Okay, kena faham density. Dalam ni dia akan pakai dua benda sekali. Yang pertama Archimedes, yang kedua Hooke's law. Okay, Hooke's law ialah spring constant lah, F equals to Kx kan. So macam mana kita nak cari what is the elongation? So kita kena faham F equals to Kx. Dia nak jam X tu. Macam mana nak calculate X? Okay, so nak calculate X kita kena tahu what is F. Kena tahu dulu F2. F2 ialah apa? F spring lah. F spring. Okay. So, siapa yang ada dekat sini? Satu, kita ada buoyancy force ke atas. Okay, maksudnya dekat wood ni kita ada buoyancy force. Kita ada mg. Okay. Dan kita ada F juga. So, kena faham buoyancy force dan kita ada F. Okay, ataupun F kita boleh katakan ke bawah lah. Bukan ke atas F ni ke bawah. Sebab dia mg kan. Okay. So, bila masukkan dalam equation, okay, we can write down as B ditolak dengan F. Okay, F spring ditolakkan dengan mg equivalent to 0. Sebab dia apa? Dia kata, come to static equilibrium. Maksudnya, dah tak bergerak dah. Sampai dia mati situlah. So, we need to calculate F spring. So, F equivalent to, dia bawa ke sana. So, dia akan jadi mg tolak B. Okay, mg tolak B. Ataupun kita sorry, B tolak mg B tolak mg. Saya lupa ini negatif F Kalau kita bawa F ke sana, F equivalent to B tolak mg. So siapa dia B? So B ialah buoyancy force pada this block. So ingat buoyancy force dia ialah water V block kali dengan G tolak dengan M. M itu M wood. Okay, apa M wood tadi? M wood kali dengan G. So yang tu nanti kita akan dapat yang macam ni lah. G dia factorkan, dapat P water V block tolak dengan M kali dengan G. Okay, so in the end kita dapat V block. Okay, V block daripada sini kita dapat berapa je value dia? 7.69. Okay, sebab ini kita kira hasil, kita kira side calculation side calculation. So F spring tadi equivalent to buoyancy force kali dengan block. Okay, lepas tu tolakkan dengan M. Ini density of water. Okay, V block dapat 7.69 dan power of negative 3. M kali dengan 9.8, so dapatlah 26.4. So baru dapat dia punya F spring. Belum lagi So dah nak dapatkan F spring. Ingat tadi saya kata F equals to Kx. Dah dapat F tadi, barulah boleh dapat F equals to F over K. So dapatlah 0.165 meters. Okay. Okey, untuk soalan 6, 7, 8 dan nombor 9, okay, dia akan menggunakan ini adalah soalan mengenai Young modulus, okay, maksudnya solid deformation. Okay, yang nombor 6. A 200 kilogram load is hung on a wire of length 4 meters. A cross-sectional area, dia ada M. Lepas tu dekat sini ialah wire length. Ini ialah original length
LO. So ini ialah apa? Area. And yang modulus, dia sebut yang modulus. Bila yang modulus ni ialah Y. Okay, what is increase in length? So nak delta L. Kita ingat dia punya equation ialah F per A ataupun stress equivalent to yang modulus kali dengan delta L over L. Ini equation dia. So yang ini ialah stress, ini ialah strain. Strain ni ialah keseluruhan dia lah. Ini ialah stress. Ini ialah modulus. Siapa modulus dia? Yang. So kita ambil daripada equation tu, tukar-tukar dia, masukkan, dapat 4.9 kali 10% dari 3 meters. Okey, soalan nombor 7 pun soalan mengenai yang modulus. Kalau yang modulus tidak diberikan macam soalan nombor 6, dia mesti suruh kira. Okey, contoh dia find is yang modulus. So dia tak bagilah dalam soalan tapi kita kena kira. Okey, a 90 kg rock climber. So this is mass. Okay, apa guna mass nanti? Attached to 50 meters long, inilah dia punya L0, and 1 cm diameter nylon. Nanti kita kena calculate sendiri lah tu. Okay, to the top of one of the Isle of Portland's famous limestone cliff. When the fully supporting this way, the rope elongates 1.6 meter. So ini ialah dia punya delta L. Okay, delta L. Find yang modulus. So, yang first kita kena dapatkan dulu force. Okay, kena dapatkan dulu force. Macam mana nak calculate force? So, menggunakan 90 kg. So, F equals to mg. Siapa dia M? M ialah 90 kali dengan 9.8 dapat ini. Okay, L kita ada. Okay. A calculate. Macam mana nak calculate A? Macam mana nak calculate area? So kita hanya ada diameter kan, diameter of a nylon rope. So we need to calculate attach the 50. So kita gunakan diameter kali dengan panjang. Okay, diameter dia 1. So kita kalau diameter, so kita nak pakai pi r cube, pi r square. Pi r square dapatlah benda dalam ni. And then panjang adalah delta L ni ialah 1.6 meter. Okay, 1.6 meter. So dapatlah 3.5 10 power of 8 Pascal. Okay, ingat kita nak dapatkan, kita nak ambil ni surface area, surface area of a nylon rope. Okay, nylon rope. So kena tahu area dia berapa. Okay, kalau kita anggap IR square, kita anggap dia macam ni lah. Panjang. Okay, pi r square. So kita kena ambil dia punya area ni dulu. Okay. So a high speed lifting mechanism supports an 800 kg object with a steel cable that is 25 meters long and 4 centimeters in the cross-sectional area. Okay. So cross-sectional area 4 cm kena tukar kepada meter cube dahulu. Okay, akan tukar dulu. Okay, lepas tu ini adalah mass. Nanti kita boleh dapatkan dia punya F. Lepas tu 25 ini adalah L. So kita kena cari determine its elongation. Dia suruh cari delta L. So ini nak pakai apa tu? Kita gunakan yang modulus. Okay, sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan elongation. Okay, determine the elongation. So elongation berkaitan dengan length. Okay, so therefore dapatlah straight away delta L. By what additional amount does the cable increase in length if the object is accelerated upward at 3 meter per second? Bila kata what additional amount does the cable increase in length if the object is accelerated upward? Okay, object, so ini dia bagi A. Apa guna dia bagi A? So bila dia bagi A, kita terpaksa buat equation ini dahulu. So F tolak mg equals to ma. Okay, tadi dia balance kan, dia duduk diam. So F minus mg equals to ma. So F equals to ma plus mg. So ma plus g.
So kena tambah lah. Dekat G tu kena tambah A. Dia dapat dah dekat sini ya. Dia tambah sikit je. Tapi dia tambah sikit pun dia still akan berubah. Tadi 2.5 daripada yang ni dia dapat 3.2 10 power of negative 3. Tapi berapa increment dia? Berapa additional amount dia? Ini yang baru. Tapi bila kita tolak ya, increment dia lebih kurang 0.7 mm. 0.7 mm. Okay, again kita gunakan yang sama. F kita tukar jadi 800. Okay. Kenapa dia jadi 800 tu? Sebab dia dah ada mass tadi ya. So, kita kira M A plus G. Okay, A plus G. Kita beza sikit. Okay, 800. Okay, C. What is the greatest mass that can be accelerated upward at 3 meter per second square if the stress is if the cable is not to exceed the elastic limit of the cable, which is 2.2 10 power of 8 Pascal. Okay, what is the greatest mass? Dia suruh cari mass maximum. Nak cari mass maximum nampak ni F max equals to A kali dengan stress maximum. Siapa stress maximum? Orang ni lah. Okay, sebab kita faham stress ialah F per A. Okay, stress ialah F per A. Soalan dia, what is the greatest mass? Greatest mass. So, in order nak dapatkan greatest mass, kena kira dulu greatest force. Kena dapatkan max. So, area dia ialah 4 kali dengan ni, dapatlah 8.8. So, this one is the F max. Dapat F max nanti kita boleh calculate F max equals to M max okay, kali dengan A. Tapi A ni kena ingat dia ada 2. Dia ada yang 3 meter per second square. Dia ada tambahan dia. Maksud dia M ialah A plus G kali dengan F max. The rest dia akan jadi macam ni. Okay. Kenapa kita kena ada buat dekat A tu perlu tambah A campur G, sebab dia asal dia mg tapi dia ada accelerated upward, dia tambah lagi ya. So dapat 9.6 10 power of 3 kilogram. Okay, and the last part will be determine the elongation of the rod if it's under a tension of 5.8. So ini ialah tension dia ialah F dia. Okay, so dia dah ada bagi dekat situ. Determine the elongation. Again nak cuba cari delta L. Okay, delta L tetapi melibatkan dua benda. Ada copper, ada aluminium. So bila ada copper, ada aluminium, maksud dia sekarang kedua-duanya kita kena cari delta L dia. Okay, so delta L rod is equivalent to delta L untuk aluminium plus dengan delta L untuk copper. Kedua-duanya kena calculate. Ini untuk L, ini untuk copper. Yang mana yang sempurna kita boleh buat lah. So A area dia ialah pi R square. So R ialah 0.2. So kali dengan pi, masuklah dalam equation. So M masuk dalam equation ni. So dapat 1.9 10 power of negative 2 meters. Okay. So itu untuk nombor 9 kalau ada melibatkan dua, kita kena calculate both. Maksudnya delta L dekat sini dan delta L dekat copper. Untuk copper lain, aluminium lain. Sebab dia punya yang modulus untuk kedua-duanya ialah berbeza. Yang modulus copper ialah ada ini 11 kali 10. Yang modulus untuk aluminium 7 kali 10 kuasa 10. Okay, so berbeza. Kita tak boleh assume dia satu benda je, tak boleh. Okay, sebab bila aluminium ada elongation, copper pun akan ada elongation. Tapi elongation dia kedua-duanya berbeza. Okay, ada soalan tak?